Okay, ini contoh kita punya bulatan. Tapi kalau awak nak cepat, okay, awak boleh terus pakai. Kalau awak ada protektor bulat, boleh terus pakai yang protektor bulat ni Sebab apa? Sebab protektor bulat ni, dia punya diameter adalah 10 cm. So kalau jari dia sama dengan 5 cm. So sesuai untuk gunakan untuk soalan ni. Sebab soalan ni kata jari sama dengan 5 cm. So awak boleh terus pakai awak punya yang pembaris bulat ni, yang 360 darjah. Okay. Tapi bergantung kepada soalan lah. Kalau soalan kata dia bagi skala kena guna jari 6 cm, so awak kenalah ukur pakai jangka lukis ni. Sebab dia tak sama dengan bulatan yang kita pakai. So kalau dia kata 6 cm, 7 cm, so awak kena kira. Memang kena guna jangka lukis. Tak boleh terus guna ni. Okey, tapi kalau soalan periksa nanti dia kata guna skala 5 cm, boleh terus pakai yang ni. So kita dapat jimat masa lah. Okey. So cikgu terus pakai yang bulatan ni sebab nak jimatkan masa kita. So kita terus mark. Ni cikgu pakai pen marker. Kalau awak kena pakai pensel. Okey. So ini titik tengah dia. Macam mana kita nak kira titik tengah? So titik tengah dia mestilah antara 5 cm ke 5 cm jejari. So contoh titik tengah dia dekat sini. Ini pun kena 5 cm juga. Lebih kurang macam ni Bila awak dah dapat bulatan yang ni, okey, pakai pensel Untuk awak kena pakai pensel. Pastikan yang ini start dengan kosong. Okey, start dengan kosong. So awak garis kat sini sebagai dia punya permulaan garisan bulatan lah. Yang ni kita ambil pula nilai yang ni. Nilai yang untuk India. First negara India kan. Kita dah siapkan ni. Ambil nilai yang pertama tu 134.3. Okey, macam mana nak letak dekat awak punya sudut? Sebab tadi kita dah start daripada sini kosong kan. Okey, awak ambil protektor awak ni. Okey, tengok kosong ni dekat sini. So awak kena kira 134. So ini 134 dekat sini. 134 ni. Ni. Okey. Macam mana nak tengok? Nak tengok yang bahagian luar, nombor yang luar ni ke nak tengok nombor yang dalam? Sebab kan kita start daripada kosong. So selepas kosong yang paling dekat adalah 10. Tak ada selepas kosong tiba-tiba 170 tak So kita guna nombor yang kat luar ni. 0, 10, 20. Sampailah 134. So letak awak punya kosong ni dekat sini. Macam ni. Kosong tu kena ada dekat sini. 134. Pakai pensel. Okey, pakai pensel. Tikkan 134 tu kat mana? Contohlah kat sini kan. So awak dah dapat titik untuk 134 darjah untuk negara India. Bila dapat terus garis. Okey. So ini adalah untuk negara India. Yang kedua, negara yang kedua, okey, EU ataupun Kesatuan Eropah. So darjah dia adalah 94. So macam mana nak start pula yang EU ni ataupun Eropah ni? Okey, ambil kalau yang pakai pembaris separuh, okey, yang separuh macam ni, kena start kosong tu daripada sini pula. Okey, so macam mana? 94.7 ataupun 95. So kalau 90, dia punya ni dekat ni dekat tengah ni. Okey. So untuk yang pembaris separuh, kosong ni, yang kosong ni letakkan dekat ni macam ni. Kosong tu kena start dekat sini. Okey, kena start dekat sini.
Okey. So, kita dapat titik dia dekat sini. 95. Kalau yang pakai pembaris bulat penuh macam ni. Okey. Awak terus je tekap. Tak payah nak pusing-pusingkan. Sebab dia dah cukup nilai 360. So, kita start kat sini kosong. Okey, kosong kan? Kosong. Tadi yang untuk India kita 134. So, kita dah dapat nilai India. Kalau untuk EU 95, awak terus tambah. Okey, terus tambah 134 tambah dengan 95. Faham tak? 134 tambah dengan 95 sama dengan 229. Okey. Bila tadi awak dah dapat India kan? So, kalau untuk Kesatuan Eropah, awak tak payah nak pusingkan benda ni. Awak terus tambah nilai India dengan Eropah. So, tadi kita dapat 229 kan? So, 229 tanda dia dekat sini. Okey. Sama juga nilai dia. Tanda dia dekat sini 229. Kalau yang pembaris bulat, okey, kalau yang pembaris bulat guna kaedah tu, tambah India dengan Eropah. So, awak tak payah nak pusing-pusing dah benda ni. Kalau yang pembaris separuh tadi kan, sebabkan dia nilai dia separuh, so dia kena start daripada sini. Dah dapat India, bila dia nak titik tandakan untuk Eropah, dia kena pusing pula. Apa ni? Dia punya pembaris macam ni. Tapi dua-dua kaedah pun boleh pakai. Okey, nilai yang sama juga. Cumanya untuk pembaris separuh, dia kena start nilai dengan kosong kat sini. Okey, selepas garis. Okey, kalau untuk bulatan penuh, kena tambah. Tambah apa? Tambah India. India dengan EU. Okey. So, awak dah dapat untuk Eropah. Awak terus garis. Okey. So, kita dapat India dengan Eropah. Sekarang kita dah nak tengok yang China pula. So, China, dia punya nilai sudut adalah 90. Okey. So, untuk pembaris yang separuh ni, macam tadi juga. Okey. Kita kena startkan nilai kosong tu daripada sini. Ni garisan yang akhir kita buat tadi. Sini. So, kosong tu dekat sini. Okey, tadi nilai Cina tadi 90. So, awak tanda 90 dekat ni 90. Dekat sini. Contoh Kalau pembaris bulat, awak tadi dapat India campur EU sama dengan 229 kan? Lepas tu tambah pula China. Tambah pula yang China dapat 229 campur 90 sama dengan 319. Okey. So, awak ambil bulatan tadi. Awak tanda dekat 319. Ni, kat sini. Area sini. Sama juga. Dia lebih kurang je. So, awak okey. Kalau pembaris bulatan penuh, tambah tadi dapat 319 kan? So, awak tandalah. Tadi dapat dekat 229. Okey, 229 kat sini.
Lepas tu tadi tambah lagi dapat, tambah dengan China tambah 90 dapat 319. Pusingkan je terus. So dapat dekat sini. Okay. Kalau yang bulatan tadi kena start kosong tu daripada sini. Kena pusing. Kosong dekat sini. Lepas tu bila nak kira untuk Eropah, kosong tu kena pindahkan dekat sini. Pusingkan. Ini kalau nak kira China, yang kosong tu pastikan start balik dekat garisan yang terakhir. So, kita dah dapat India, Eropah dengan China. Yang China ni kita gariskan. Okay. Kalau boleh, jangan melepasi ni awak punya bulatan. Sebab tu saya suruh awak pakai pensel. Bukan pakai pen. Pen ni sekadar saya nak tunjukkan dekat awak dengan lebih jelas. And then yang terakhir, yang kedua kita kira untuk Pakistan dengan kedua terakhir. Okay, kita kira untuk Pakistan. Pakistan nilai dia 25.5 ataupun 26. Sama juga macam tadi. Kalau pembaris yang separuh bulatan tu start balik kosong dekat sini. So awak kira lah. Awak kira 25 ataupun 26. So 25 ataupun 26 dekat sini. Okay. Untuk Pakistan kalau yang bulatan tadi senang. Tadi awak nak kira India campur Kesatuan Eropah dapat 229. And then tambah pula dengan China dapat 319. Lepas tu kita tambah pula dengan Pakistan 26 darjah ataupun 25.5. Kita dapat 345. Okay. So 345. Okay, pastikan kosong dekat atas ni. 345 dekat sini. Kat sini. Okay. Bila dah dapat, kita garis. Okay. Bila awak dah siap macam ni, okay, pastikan awak kira balik setiap sudut tu betul ke tak. So kalau untuk India kita kira 134. Kalau EU dekat 229. Ataupun darjah dia kalau kita pakai yang separuh bulatan, darjah dia sama dengan 95. Okay. And then untuk negara China, dia punya nilai sudut adalah sebanyak 90 darjah. Kalau yang pakai separuh bulatan ni. Okay, kalau yang pakai bulatan penuh, China dia dekat 319. And then Pakistan 25 darjah ataupun 25.5. Ataupun kalau kita guna separuh bulatan, nilai dia dekat 345 darjah. Kalau Turki, kalau pakai separuh bulatan, dia punya darjah adalah 15.4. Kalau bulatan penuh, 360 darjah. Bila dah siap, awak punya catapai. Okay. Dah siap catapai, dah pastikan semua ni betul. Awak kena padam lah yang dekat bahagian luar ni biar dia kemas. And then sebelah dia kita kena tulis petunjuk. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sektor ataupun 5 negara. So, awak buat petunjuk dia 5. So, nanti awak buatlah colour pastikan yang ni awak colour. Contoh, yang ini awak nak pakai colour hijau. Okay, hijau. So, petunjuk ni pun mesti hijau. Pastikan India hijau. Lepas tu kalau EU, kalau awak buat warna biru, ikut turutan Yang ini pun mesti, yang nombor 2 ni mesti biru juga. Okay. Kalau
Kalau China warna merah ataupun warna pink, pastikan kat sini pun warna pink, China. Lepas tu awak tulis dia punya negara. India, Kesatuan Eropah, lepas tu China, Pakistan, akhir sekali Turki. Okay. So hasilnya, bila dah, ini pastikan colour jangan lorek-lorek pakai pensel. Okay. Pastikan warna. Ni bila dah siap, awak punya catapai ni. Okay, hasilnya akan jadi macam ni. Ni hasil dia. So kita dah ada catapai. Ini kita ada petunjuk. Yang tengah ni, awak kena salin balik nilai ni. Nilai X ni 20, 14.1, 13.4. Okay, salin balik dekat atas ni. Okay. And then jangan lupa tulis awak punya tajuk. Macam mana nak cari tajuk ni? Tajuk ni awak salin balik yang dekat dalam soalan nombor 1. Haluan ekspor minyak sawit Malaysia pada tahun 2015. Cumanya apa beza dia ini dengan tajuk yang kita tulis dekat catapai dalam graf ni? Pastikan setiap huruf pertama bagi setiap perkataan huruf besar. H huruf besar, I huruf besar, M huruf besar. Kecuali kalau perkataan tak khusus. Pada ataupun di ataupun kepada, iaitu tak payah huruf besar pun tak apa. Okay, so ini hasil bagi catapai bagi soalan muka surat 10 dengan 11. Okay. Yang sumber. Okay, kalau sumber ni awak nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Okay, tak ada masalah. Cumanya, kalau biasa catapai, dia mesti akan ada satu lagi tambahan dekat dalam dalam graf lah. Okay, contoh dalam muka surat 26 kan. Catapai yang awak tengok ni, dia ada jumlah pelancong yang ditulis dekat bawah catapai. Dekat bawah catapai Tapi disebabkan soalan ni tak ada jumlah pelancong, dia dah siap bagi peratus saja. So kita tak perlu tulis jumlah pelancong dekat bawah ni sebab tak ada maklumat dekat dalam soalan. Seterusnya, cikgu nak awak tengok buku latihan muka surat 12. Ni muka surat 12 ni. Okey, kita jawab pula soalan nombor 2. Okey, jadual 3 berkenaan dengan jenis mood pengangkutan yang digunakan oleh pelancong dalam kawasan X pada tahun 2017. Sama juga macam tadi, awak kena tambah dulu kolom dekat bahagian kanan ni, bahagian hujung. Ni awak tulislah saiz sudut sektor darjah 360. So ini X, ini Y. Okey, macam mana nak kira yang Y ni? Awak kena kira dulu keseluruhan jumlah X. So 43 tambah dengan 48.3 tambah dengan 26.7 tambah 13.3 tambah 6.7 tambah 5.0. So jumlah keseluruhan ni total dapat 100%. Okey, dalam rumus tadi sama juga macam yang soalan yang sebelum ni. Okey, macam mana nak kira untuk yang soalan 2 ini pula? Okay. So kita dah ada bagi setiap X. Okay, cari Y. Soalan 2A. Okay. So rumus ni tadi kita dah belajar kan? Okay. So X bagi dengan jumlah keseluruhan yang ni 100%. Darab dengan 360 sama dengan Y. Okay, so kita ambil contoh ni contoh. Kita ambil yang ni berjalan kaki 48.3 bagi dengan perkan dengan 100 darab dengan 360 darjah sama dengan 173
0.88 darjah. Yang ni awak tekan kalkulator ya. Ataupun kalau kita menggunakan dapat 174. Sebab ni 8. So kalau 5 hingga 9 kena tambah 1 dekat depan. So dapat 174 ataupun 174.0 darjah. So saiz sudut bagi berjalan kaki ataupun dia punya nilai Y dia sama dengan 174 ataupun 174.0 ataupun sama dengan 173.88. Tiga-tiga tu betul. Okey. So awak gunakan rumus yang ni. Okey, gunakan rumus yang ni untuk kira keseluruhan Y untuk panggilan bas teksi dengan kereta sewa. Okey, tadi kalau yang tadi yang muka surat 10 kan, kita dapat dia punya keseluruhan X tu sama dengan 53.6. Tapi kalau untuk soalan 2A muka surat 12 ni, dia punya keseluruhan peratus ni sama dengan 100. Sebab tu tadi kita darabkan, okey, dengan bahagikan dengan 53.6. Yang soalan 2A kita bahagikan dengan 100. So bila dah dapat semua nilai Y ni, gunakan kaedah yang sama macam tadi. Awak lukis catapai awak dekat muka surat 13. Ni, surat 13 ni. Baca soalan Okey. Berdasarkan jadual 3, lukiskan catapai yang menunjukkan jenis mod pengangkutan yang digunakan oleh pelancong dalam kawasan X pada tahun 2017. Kertas graf ada dekat bahagian halaman 13. Gunakan jejari 5 cm untuk lukiskan catapai. So kalau dikata 5 cm, so awak boleh terus guna pembaris bulatan ataupun pembaris ni. Pembaris padu bulatan pun boleh pakai juga. Sebab sama je dia punya saiz. 5 cm, 5 cm. Okay. So, awak kena siapkan catapai untuk muka soalan 1A dekat bahagian halaman 11. And then, bila dah siap soalan 1A, tolong buat soalan 2A dekat bahagian halaman 13. So, untuk 1A, catapai dia lebih kurang macam ni. Okay, pastikan jangan ke tengah, ke tepi sangat. Jangan sampai dia lebih daripada kertas graf. Okay, pastikan nanti awak adjust dulu petunjuk catapai. Dan atas ni boleh tulis tajuk. Okay, ni contoh catapai untuk soalan 1A. Muka surat 11. Kalau muka surat 12 pula, contoh dia macam ni. Jangan ke tepi sangat